خير أمة أخرجت للناس أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في كتابه الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. Makasih kepada Yanda Tuan Haji Ahmad selaku pengurusi majlis pada malam yang mulia ini yang berusaha Ketua dan seluruh ahli jawatan kuasa cawangan War Station tuan-tuan guru, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertamanya marilah sama-sama kita manjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan kehidupan sehingga ke saat ini. Walaupun tuan-tuan sekalian mungkin ada di kalangan kita yang mempunyai sanak saudara ataupun rakan taulan yang sebaya dengan kita, tetapi mereka telah pun pergi buat selama-lamanya kerana dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bagi kita Allah masih lagi meneruskan nikmat untuk kita meneruskan kehidupan ini. Moga-moga dengan nikmat ini kita terus berjaya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, sekaligus kita melaksanakan tanggungjawab kita untuk menjadi khairul umat yang terbaik dengan melakukan ataupun mengajakkan masyarakat sekeliling untuk melakukan amalan-amalan yang baik, sekaligus kita menentang sekeras-kerasnya sebarang bentuk kemungkaran yang berlaku di dalam masyarakat kita dan di mana juga semasa hayat kita tuan-tuan sekalian di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, walaupun pada malam ni dah dikhabarkan baru saja hujan, hujan tuan-tuan sekalian, kita berjaya berhimpun di dalam markas kampung Buat Station ini, dan mudah-mudahan perhimpunan kita ini pertama melunaskan tanggungjawab kita terhadap Allah untuk sama-sama membina diri menjadi manusia tuan-tuan sekalian yang cintakan kepada agama, dan sekaligus Allah golongkan kita dalam golongan orang-orang yang melakukan amalan yang saleh, mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak dari saya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah sama-sama tuan-tuan sekalian kita merenung tanggungjawab ataupun amanah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di bahu kita masing-masing. Sama ada telah ataupun belum kita tunaikan tanggungjawab tersebut, yang pastinya tuan-tuan, setiap pertanggungjawaban yang kita pikul itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang akan kita sama-sama ketemu bila hanya pengetahuan Allah sahaja, yang pastinya kita akan bertemu dengan satu tarikh yang cukup menakutkan, yang cukup membimbangkan, yaitu tarikh kematian kita, tercabutnya nyawa daripada badan kita, tuan-tuan sekalian. Kalau kita melihat di antaranya contoh-contoh sekalian, dalam kitab menyebut, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ada riwayat yang menyebut ada setelah berlakunya kiamat, ditugaskan kepada malaikat untuk meniup sangkakala, tuan-tuan sekalian, kemudian berlakunya kiamat. Ada riwayat yang menyatakan hanya orang-orang yang mati syahid tidak mati. Kemudian ada beberapa malaikat, ada pendapat yang mengatakan beberapa malaikat yang tidak nak mati. Contohnya Israfil, Mikail, malaikat yang menjaga arasy dan sebagainya. Kemudian tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, setelah anak itu Allah Subhanahu wa taala arahkan kepada Malikul Maut, tukang ambil nyawa kita ni, supaya mengambil nyawa malaikat yang tidak mati tadi ni, anak Israfil, Mikail dan malaikat yang menanggung arasy tadi ni. Setelah selesai tanggungjawab tersebut, sampailah giliran riwayat menyebut Malikul Maut mencabut nyawanya sendiri. Bila sampai mencabut nyawanya sendiri, ada pendapat yang mengatakan anak bila cabut nyawa ni, Malikul Maut duduk di antara syurga dan neraka. Dia cabut nyawanya sendiri. Riwayat menyebut jika ada makhluk Allah yang lain yang belum mati semasa Malikul Maut cabut nyawanya sendiri, nescaya makhluk Allah yang lain mati kerana mendengar jeritan Malikul Maut tadi, kerana terlalu kuat jeritan Malikul Maut ketika mencabut nyawanya sendiri. Jadi tuan-tuan muslimin, mafhum ataupun pengajaran yang kita dapat di sini, walaupun Malikul Maut adalah malaikat Allah yang tidak pernah melakukan dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki nafsu, hanya ketaatan semata-mata, pun sakit dan terlalu sakit ketika mencabut nyawanya sendiri. Apatah lagi kita manusia, tuan-tuan sekalian, yang bergelumang dengan segala kesalahan dan dosa, sudah tentulah akan mengalami amat perit, satu keperitan yang teramat sangat ketika kita berhadapan dengan hari yang mesti kita lalui, baik siapa sekalipun. Hang wang kaya kah, hang wang susah kah, hang segak kah, hang muduh kah, hang amno kah, hang pah kah, nak kena lalui keadaan ini. Jadi tuan-tuan sekalian, oleh karena ini adalah akidah kita, laluan kita bertemu dengan kematian adalah satu pegangan kita. Semua kita yakin bersandarkan dalil kullu nafsin za'iqatul maut, semua kita nak mati, semua kita nak mampu, tuan-tuan sekalian. Jadi menuntut kepada kita supaya sama-sama kita melaksanakan amanah dan tanggungjawab Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya yakin dan percaya malam ni yang berada di sekitar bawah bumbung markas ni, saya rasa orang PAS datang. Jadi nak ceramah orang PAS, ceramah kawan PAS. Tuan-tuan sekalian, selalunya kalau kita ceramah tengah padang, kita boleh tunjuk pada saudara-saudara kita yang adalah UMNO. Kita nak cerita, tuan-tuan sekalian, inilah saat-saat, detik-detik yang menakutkan, supaya kita kembali kepada landasan yang sebenar. Landasan berada dalam satu jemaah yang menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran. Ini adalah jemaah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita berada di dalamnya. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, oleh kerana
Kalau kita lihat pada hari ini, dewasa kini musuh kita, musuh kita. Bagi kita, musuh kita, kalau orang Pai, musuh utama kita ialah UMNO, Barisan Nasional. Jadi oleh kerana tuan-tuan sekalian, seperti mana yang sama-sama kita maklumi, Islam didasari oleh 3 asas, 3 dasar. Yang pertama, dasar Islam ialah akidah. Kalau kita tengok pada hari ini, tuan-tuan sekalian, akidah masyarakat kita, Masya Allah, cukup bimbang dan cukup menakutkan. Seperti mana yang diwar-warkan, yang disebut kes murtad, kes ajaran sesat, murtad ajaran sesat, dan pelbagai lagi. Mungkin bila kita sebut ajaran sesat, tuan-tuan sekalian, ataupun kes murtad, kita nampak bentuk-bentuk yang tertentu. Contohnya macam ajaran sesat ayat P. Sebenarnya kita tak boleh lupa, tuan-tuan sekalian, yang dikatakan akan menggugat akidah kita melalui 3 cara, 3 benda. Yang pertama, akan menggugat akidah kita, di antaranya ialah melalui i'tiqad, pegangan kita. Pegangan kita lekeh hukum Allah, tak boleh nak terima hukum Allah. Mulut kita yang celupat, kondem sana, kondem sini. Yang ketiga, perbuatan kita. 3 benda ni salah langkah, bukan akidah ataupun rosak akidah kita orang Islam. Jadi yang kedua, tuan-tuan, kalau kita tengok di sudut akhlak masyarakat kita yang cukup membimbangkan. Kalau kita harapkan kepada pemerintah, khususnya ramai di kalangan kawan-kawan kita UMNO, baik pimpinan ataupun ahli UMNO, yang mereka juga mengatakan mereka sayang kepada Islam, mereka juga adalah pembela Islam, konon. Tetapi di manakah, tuan-tuan sekalian, akhlak yang telah pun disemai oleh baginda Rasulullah, yang wajib kita contohi dan ikuti, telah pun dilakukan oleh UMNO, Barisan Nasional, bagi menjamin pemuda-pemudi masyarakat kita supaya hayati akhlak yang digariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, saya nak ulang balik sedikit sebanyak. Contoh, apuan tuan-tuan balik buat modal. Buat modal kita kena sembang kedai kopi ke, tempat kerja kita ke, di manakah. UMNO sebenarnya meruntuhkan martabat bangsa, meruntuhkan akhlak yang digariskan oleh Rasulullah. Pasal itulah menjadi kewajipan kepada kita, kita mesti menentang ini. Kita mesti menentang dan kita mesti mengambil alih pentadbiran demi untuk menjaga bangsa, anak bangsa, harta dan juga apa jua yang akan kita wariskan kelak. Demi untuk menjaga keadaan ini, kita kena rampai, kena ambil pentadbiran ataupun pemerintahan yang telah pun tuan-tuan disalah gunakan oleh UMNO sepanjang 56 tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan muslimin, contoh kalau kita tengok, saya nak bawa sebut benda-benda yang kita kata yang agak senang kita tengok. Baru ini kita dikejutkan. Contohnya hari Jumaat lepas, kita di Kedah ni orang pakat mai berlambak. Ribuan, ratusan ribu penyokong ahli-ahli PAT, kita mai berhimpun di Stadium Darul Aman. Jadi tuan-tuan sekalian, sebelum tu kerajaan juga buat himpunan 1 juta belia di Putrajaya. Benda ni kita sebut Jumaat lepas, saya baca khutbah di Masjid Pride, dan saya sebut terang-terang dalam khutbah, ajak anak jemaat akak mai ramai-ramai kita pergi ke Stadium Darul Aman. Kemudian tuan-tuan para jemaah disebut, tolong buat bandingan. Allah bagi
mereka. Kemudian tolong bandingkan kalau kita sayang kepada generasi yang akan datang. Jadi tuan-tuan sekalian, heboh sampai hari ini dalam himpunan sejuta umat sejuta belia di Putrajaya. Nah, mereka ni bawa mic. Contohnya di antaranya kumpulan Korea yang dipanggil K-pop. K-pop ni tuan-tuan sekalian, pakaian dia, pakaian dia tak payah kita kata tunduk, duduk diri pun nampak. Bahasa kasarnya pakai sepeda ya, bahasa kasar. Perdana Menteri seorang yang mengaku beragama Islam naik salam pula semua pakai ra'i, malah dianggarkan lebih 2 juta ringgit nak jemput K-pop ni dihidangkan bagi dipertontonkan oleh anak-anak belia-belia pemuda kita. Ini satu isu kita bawa cerita ni dia yang apa buat, yang kami buat ni dia gelombang hijau. Kami mula dengan tazkirah, kami mula dengan peringatan, kemudian solat hajat bersama. Lepas solat hajat semua kita bermunajat apa gitu, dihidangkan dengan ceramah-ceramah yang berkaitan isu semasa. Mungkin tuan-tuan sekalian orang UMNO dia akan kata, apa isu semasa, apa cuba kaitkan dan apa guna agama. Kita kena cerita di mana-mana tuan-tuan sekalian, sebab yang ni ramai lagi, malah kadang-kadang tok imam masjid sendiri pun berfahaman. Dia faham bila dalam masjid bercakap kena tak boleh sentuh bab-bab isu-isu semasa. Berlambak lagi tok imam kita pun, tok imam sini tak lah, tok imam Korea pesan pula ke kita, ustaz mai kuliah ni dia, ustaz mai ceramah ni dia, baca khutbah ni dia, jangan sentuh isu-isu semasa. Tuan-tuan sekalian, akidah kita, pegangan kita, tak ada benda yang Tuhan tak ambil kira. Tak ada benda yang Tuhan tak ambil kira. Bukan Tuhan ambil kira sembahyang saja, puasa saja, pergi haji ke umrah, bayar zakat saja, tidak. Apa yang kita lakukan atas muka bumi Allah, baik dan mana dan duduk sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala ambil kira, sama ada kecil ataupun besar perkara yang kita lakukan. Mana dalil? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini dalil. Yang inilah tuan-tuan, kita pegang bawa balik, kita berhujjah dengan kawan-kawan kita daripada UMNO, sanak saudara kita yang masih lagi UMNO. Contohnya, tolong terang, sebab benda ini ada kaitan dengan hidup mati kita. Kita nak kepada keredaan, keberkatan, rahmat dalam kehidupan dan juga kematian kita kelak. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, satu K-pop. Yang kedua, akhlak. Kita jadi isu, kita tengok ke tepi rumah kita tak nampak, kita tengok tu kita tengok besar. Hari itu dihebohkan menari punggung. Menari punggung, kita ingat kot bekas bapuk Pantai Road menari punggung. Tak pelik lah kalau saya bapuk. Rupa-rupanya bekas tentera menari punggung. Tuan-tuan bayang tengok, tak ada program stesen di pikuk no. Ada. Bila orang kecam, dia kata punggung ni penting, tu kena senaman kepala otak dia. Jadi tuan-tuan sekalian, senaman punggung menghadap ke rumah orang perempuan, orang bukan Islam. Perempuan pula tu menghadap ke rumah dia, panggil pergi ke rumah kawan tu. Ini akhlak Islam kah? Kitab mana? Tanya pimpinan-pimpinan UMNO, tok-tok lebay UMNO, ustaz UMNO, tok imam UMNO, tanya kitab mana hampa undang K-pop main duk ra'i? Kitab mana hampa bila tonggek punggung depan rumah Amira habak main? Kitab mana tuan-tuan sekalian buat kek yang diperbuat daripada taik rakyat konta pergi bagi dekat Guan Eng dan juga barisan Esko? Kitab mana hampa bawa seluar dalam, baju dalam wanita pergi gantung di konta? Kitab mana hampa bawa anak babi, hampa bawa anak bewak, hampa bawa anak itik rakyat di konta, dilepas di konta? Kitab mana? Ini bukan
ajaran Islam. Ini bukan akhlak Islam. Banyak lagi tuan-tuan kalau kita nak kaitkan. Nah, sampai bini pimpinan UMNO pun kita berikan. Jadi benar ni kita nak kena sembah. Kita nak kena cerita, nak kena bagi penerangan kepada kawan-kawan kita sekalian, khususnya yang atas pagak ataupun yang masih melabelkan dirinya sebagai orang UMNO. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah. Satu lagi tuan-tuan, orang kita ni, khususnya kawan-kawan kita yang tak pagak, hak malam ni memang hak piau lah ni. Hak tuan-tuan main ni kalau saya tak ramah pun tuan-tuan hebat pada saya lagi. Orang lama, kemudian orang yang aktivis politik dan sebagainya. Kalau tidak dia tak boleh main hujan-hujan ni. Jadi tuan-tuan sekalian, satu lagi yang kita nak kena berhujah. Ramai di kalangan kita, dia kata menang bila siapa pun. Pas menang pun aku, kalau belasik dia kata saya belasik. Saya dia kata kalau menang pun menang pas aku motong getah. Kalau menang UMNO aku motong getah. Menang pas aku buat taksi. Menang UMNO pun aku buat taksi. Tu yang aku malah campur. Ini tuan-tuan. Benarnya dia ada kaitan. Dalil dia Nabi kata, Nabi kata man da'a ila huda kana lahu minal ajr mislu ujuri man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dhalalah kana alaihi minal ismi mislu athar man ittaba'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an atau kama qala rawahu Tirmizi. Tuan-tuan sekalian, ni Nabi apa? Nabi kata apa? Nabi kata barang siapa manda'a, barang siapa yang mengajak, barang siapa berdakwah, barang siapa kempen, barang siapa sokong, barang siapa pelekat poster, barang siapa pangkah, berpagulah darat tengok apa dia? Huda, petunjuk. Siapa yang pangkah petunjuk, sokong petunjuk, dakwah untuk petunjuk dan sebagainya semua ni. Sebab hidup kita ni dua tu, petunjuk, dalalah. Nabi pun kata lagu tu, Allah pun kata lagu tu. Tuan-tuan buka Quran, Allah cerita apa nama mengenai Adam alaihissalam yang dikeluarkan oleh Allah ke muka bumi. Wa qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ayat seterusnya Allah cerita sebaliknya. Dua jalan, jalan petunjuk, jalan sesat. Dua ni tak ada. Kata aku tengah, aku tak masuk jumpa. Syurga pun tak dapat, neraka pun tak dapat. Ini tak masuk jumpa. Ini tak betul. Ini tak ada dalam akidah kita, tak ada. Kita dua. Hang tak ikut kebenaran, hang akan bertemu dengan kesesatan. Dua benda ni. Jadi Nabi kata, siapa-siapa yang berdakwah, yang mengajak, yang kempen, yang sokong kebenaran ataupun petunjuk, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengurniakan pahala, kata Nabi, kepada orang yang berdakwah, kempen, sokong tadi ni. Pahala kepadanya seperti mana orang yang melakukan kebaikan ataupun petunjuk tadi. Saya mungkin banyak faham. Abang tulis kita ajak orang. Kita ajak orang buat baik. Kita ajak orang pergi masjid, contohnya. Kempen-kempen pujuk dia pergi masjid. Dia pergi masjid, Allah bagi 10 pahala. Lepas tu kita hak
pun pahala orang yang melakukan ibadat tadi ni, kebaikan tadi ni. Kita sokong orang buat baik. Orang buat baik dapat pahala. Kita yang sokong, yang setuju tadi juga, Nabi kata dapat pahala seumpama dengan mereka. Ini Nabi bagi jaminan. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Macam itulah juga tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan dosa. Man da'a ila dhalalah, barang siapa yang menyeru, yang ajak kepada dhalalah, kepada kesesatan, kepada benda yang tak betul, kepada kemungkaran. Nak dia ajak, dia sokong, dia pangkah, dia setuju, dia tempel poster, dia macam-macam benda yang tak betul. Kita tak tahulah. Nak dari segi agama jangan. Nak agama tuan-tuan sekalian UMNO jangan sebenarnya. Saya boleh bawa kepada tuan-tuan. Saya bawa berhenti daripada Jabatan Agama Islam Pulau Pinang tuan-tuan sekalian 11 hari bulan 2 tahun 2012 baru ini. Oleh kerana desakan terlalu kuat daripada pimpinan-pimpinan UMNO Pulau Pinang khususnya, dan juga adik-adik tuan-tuan, juga sahabat kita Jamiah Khair terlalu kuat, terpaksa berundur. Jadi tuan-tuan sekalian, saya sebut 13 tahun saya kerja, saya nak bela UMNO ni tuan-tuan sekalian, dia tak kenal sama ada masjid, sama ada agama, dia tak peduli, tapi demi untuk kepentingan dia, dia sanggup gadai agama, dia sanggup gadai masjid. Bukti saya tengok apa dia di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang, saya tahu siapa yang di sana. Di Pulau Pinang tuan-tuan sekalian, sampai ke hari ini masalah masjid di Pulau Pinang tak diselesaikan, tak dapat nak diselesaikan. Kita dah cuba seperti mana yang tuan-tuan dengar hari itu, yang mereka war-warkan, mereka heboh dalam radio, dalam TV, kata Pulau Pinang, kerajaan negeri Pulau Pinang cuba nak buat pilihan raya masjid. Sebenarnya ini pembohongan semata-mata tuan-tuan sekalian. Saya terlibat secara langsung dalam pemilihan jawatan kuasa ini. Sebenarnya dia pilih jawatan kuasa anak Aflan tak, Fadil Ustaz. Dia pilih jawatan kuasa tuan-tuan sekalian, jawatan kuasa yang tidak layak untuk mentadbir urus masjid. Sampai hari ini jawatan kuasa itu berlambak pada hari. Tak boleh kita nak kait, tak boleh nak buat. Hatta jadi jawatan kuasa Qaryah, pengurusi jawatan kuasa Qaryah di Pulau Pinang, tapi duduk di Pahang, masih lagi pegang jawatan kuasa pengurusi jawatan kuasa Qaryah. Jadi kita angkara siapa? Angkara UMNO. Masjid hebat, indah, cantik, tapi kharaban minal huda, kata Nabi, ketandusan daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Angkara siapa? Angkara UMNO. Macam tu juga lantikan pegawai-pegawai masjid. Lantikan pegawai masjid, saya pernah terlibat tuan-tuan sekalian, kita temuduga 5 orang pegawai masjid. Tiba-tiba lepas daripada kita temuduga siap, keputusan itu terpaksa diapungkan kepada ketua UMNO bahagian. Masa itu seorang Datuk Seri di sebelah seberang Selatan. Datuk Seri itu pencen dah. Dia panggil saya sendiri pergi ke pejabat UMNO, tuan-tuan sekalian, dalam nak pilih. Dia tak berpandukan pejabat agama pilih, dia pilih imam mana yang kita nak. Tak berpandukan kepada keputusan terduga yang kita buat, tetapi dia berpandukan kepada kehendak dia yang mana yang lebih menguntungkan UMNO. Ni tuan-tuan pimpinan UMNO. Nak cerita tak tuan-tuan sekalian? Saya sebut benda ni walaupun di Pulau Pinang. Pasal inilah tuan-tuan sekalian, di sudut agama jangan. Kalau kita harap, kita biar jangan. Macam kes murtad. Seorang cikgu pernah telefon di sekolah di Bukit Ketajam tuan-tuan sekalian. Saya pergi ceramah sekolah dia Maulidul Rasul, lepas waktu seminggu dia telefon. Ustazah dia telefon, dia kata, Ustaz, saya ada di balai polis Bukit Tengah. Dia tanya pasal apa Ustazah? Dia kata, saya main buat laporan polis, anak murid saya setelah dikaunselingkan,
dia mengaku depan Cikgu Konselin dan depan saya, dia telah keluar Islam dan menganut agama Kristian. Nah, bila ditekan, dia kata bukan saya seorang saja cikgu, malah ratusan lagi pelajar. Nah, yang serupa dengan saya keluar daripada Islam menganut agama Kristian. Apa tindakan yang diambil tuan-tuan? Nah, tuan-tuan muslimin, benda ni yang berkaitan dengan agama. Nah, yang mesti kita kena sensitif. Nah, sebab tu kita kena pulun habis-habisan. Kok mana tu tuan-tuan? Kena pulun, kena gasak semua-semua. Kena cerita pasal apa? Pasal kita sayang kepada agama, kita sayang kepada anak cucu cicit kita yang akan datang. Tanggungjawab kita. Kemudian tuan-tuan muslimin, akhlak saya rasa saya dah sebut dah tadi. Dari sudut pendidikan, tuan-tuan tengok. Nah, pendidikan. Kalau nak banding anak kita hari ini dengan kita, lapis kita mengaji dulu tuan-tuan sekalian. Nah, saya rasa habis tingkatan 5 kalau tengah mengaji cara lani dah jadi guru. Kalau kita mengaji dulu macam budak lani dah jadi guru. Tapi sejauh mana kebolehan anak-anak kita? Nah, sistem ataupun pembelajaran yang berbentuk tuan-tuan sekalian bukan berbentuk untuk mendidik rohani. Nah, pelajar itu diutamakan, tetapi untuk membentuk anak manusia yang hanya mementingkan kehidupan dunia saja diutamakan oleh pemerintahan siapa? UMNO Barisan Nasional yang wajib kita tolak dari segi pendidikan. Hari ini kalau tuan-tuan baca dalam internet, tuan-tuan tengok dalam Malaysia ini kes PTPTN. Kes PTPTN di Selangor, UNICEF dah ditarik PTPTN. Budak yang mengaji di UNICEF tak layak untuk mendapat PTPTN. Kerajaan pusat dah sekat. Tuan-tuan sekalian, ni merintah apa ni? Ni merintah pasien apa ni? Sampai tak boleh nak tegak, tak boleh nak tunjuk, tak boleh nak ajar. Sedangkan kita duk mengaji kitab Nabi kata, dalam hadis Nabi kata wan nushu li a'immatil muslimin, bagi nasihat. Kalau mereka tu benar-benar pemimpin Islam, kita boleh bagi nasihat. Kita boleh bagi nasihat. Kita tegak PTPTN dia sekat. Kita tegak pilihan raya bersih, dia semok dengan gas. Ni apa? Kerajaan apa? Kerajaan Batak Karo ke apa? Benda macam ni yang kita nak kena sebut, nak kena utarakan, bawa keluar untuk tuan-tuan sekalian, adik-adik rakan taulan kita faham. Ada banyak benda tuan-tuan sekalian yang telah pun diselewengkan fakta oleh UMNO Barisan Nasional, telah menjadi kewajipan kepada kita. Wajib, bukan kata lawak-lawak. Bersih bau ni, tuan-tuan tanya tak sini. Tak sini sendiri saya berkesempatan alhamdulillah bersih bau ni. Saya dengan Tok Guru Haji Saleh, anak saya dengan Tok Guru Haji Saleh, tuan-tuan sekalian, kami bertolak, kemudian duduk di hotel yang sama, turun jalan 4.9 km daripada hotel kami ke Dataran Merdeka. Tok Guru Haji Saleh umur 84 tahun dan tuan-tuan berkenan. Jalan dengan saya, katanya Tok Guru letih tak? Tok Guru letih tak? Bila letih, aku letih. Alhamdulillah dia pemakan kisah. Pasal apa Tok Guru Haji Saleh turun, Ustaz sini turun, Tok Guru turun lain. Pasal apa turun? Tak lain dan tak bukan tuan-tuan. Kita turun atas dasar kesedaran kita. Kita menentang sekeras-kerasnya sebarang penipuan yang dilakukan di dalam pilihan raya, dan kita menuntut supaya pilihan raya bersih diadakan. Sebab kita tak mau negara kita tergadai. Kita nak hak 157 tahun lebih dah tuan-tuan umur. Ada lebih kurang dekat 20 orang lagi sebagai pengundi. Tak pelik. Dia balik main buat stesen mengundi. Rumah anak dia pun dia tak balik. Punya sombong tu. Bangkit-bangkit kubur, dia mengundi balik. Rumah menantu pun tak balik.
dengan apa nama IC yang tak ada kod. Kita 02 Penang 07 hak ni 0 entah 0 berapa. Kita bentuk-bentuk penipuan macam ni. Jadi yang ni lah tuan-tuan muslimin, 14 sek pun dia bunyi lagu tu lah. Malam kemarin dulu anak saya pergi ke sebelah Kuala Hai. Pagi pasal apa orang Melayu kata Kuala Hai, pas ni sesat lah. Pasal tu ikut Ambiga. Tu orang Kuala Hai, saya pergi ceramah di kuliah di satu masjid di Pulau Pinang. Datuk Profesor, sebut nama, jadi pengurusi. Bila kita sebut benda ni makan, jadi dia tanya dia kerja ke saya. Dia kata, Ustaz, saya yang saya tak kenal dia kata bersih. Pasal Ambiga jadi ketua. Kita pergi berimam Ambiga. Saya dah ingat nanti Datuk Dukut Tanya ketika yang Datuk Profesor lah, boleh jadi Profesor lagi di USM. Tapi benar betul sekalian, ya Allah, Muslimin dia tak boleh terima kenyataan. Sebab tu jalan keluar ni dia. Sebab serupa kita dah bincang masalah sosial. Anak luar nikah, anak berapa minit, orang isap dadah berapa minit sehari, dan berapa orang penyakit HIV daripada tahun 85 kena 3 orang ya, main lah tak berjuta HIV. Bincang khusus sana khusus sini. Macam dengan Israel dan Palestin berselisih berperang, negara-negara Arab ni berdamai, bakat dapat plan damai. Habis pula berbundi, tak jadi kerja. Pasal apa? Punca kita tak tengok. Macam itulah dalam masalah kita pun. Dan orang tentang SPA tengok balik punca. Masalah anak-anak kita tuan-tuan sekalian, kadang-kadang seolah-olah tak ada agama, tak ada batas hidup, tak ada panduan. Kepada lakinya anak pula ni, anak tengah duk minit buah di sekolah, atau beruih beranak. Di asrama atau beranak masuk dalam palung, cabut-cabut, cabut kepala anak pun ada. Jabat agama tangkapan kita buat kalau nak tangkap sehari berlori. Pasal apa tak boleh selesai masalah? Tak boleh selesai masalah kerana kita tak tengok balik punca dia. Dia nak apa? Dia nak buat. Oh, khusus sana. Macam Israel lah. Plan damai sini. Plan damai. Apa pantah balik kepada punca? Punca permasalahan, punca pertelingkahan di antara Israel dan Palestin ialah pasal Israel bangkai tanah Palestin. Bincang dengan Israel, hampa bagi balik tanah Palestin. Hampa piduklah tak mana. Atas hawan mana. Dia nak kata Palestin. InsyaAllah selesai masalah. Macam ni kita. Masalah berlaku. Balik, rujuk balik. Apa pasal perzinaan anak luar nikah terlalu banyak saudara tak dapat dikawal? Cek-cek balik. Kita tengok macam forum saya dua boleh. Salahkan mak pak. Asyik salahkan mak pak. Kita tak nafi ada yang di antara kesalahan yang dilakukan oleh mak ayah. Tapi kena ingat punca terus. Di antara banyak-banyak sebab, salah satu sebab undang-undang tak dapat nak mengawal. Macam kes khalwat kita tangkap. Kita tangkap JRO. JRO tuan-tuan sekalian. Kelab malam ada apa nama pusat istirahat. Korek. Ini kerja jabat rumah semua di tahun ni. Kita tangkap hari ini tuan-tuan sekalian. Tangkap malam ni. Esok pergi ke mahkamah, pergi ke pejabat agama. Penguat kuasa ambil kes semua, awak pergi mahkamah. Sama ada direman ataupun sebagainya. Dalam masa seminggu ataupun 2 minggu, orang yang sama kita tangkap. Kadang-kadang 2-3 orang main mengaku laki. Pasal apa nak jamin kesalahan ini? Duit dapat, tokek bagi duit. Keluar main. Lepas tu 2 minggu pula tangkap orang yang sama. Tak selesai masalah. Pasal apa? Inilah punca dia tuan-tuan. Sebab itulah menjadi kewajipan kepada kita. Dan saya percaya malam ni semua orang empat. Cuma nak harap kita semua lebih bersemangat. Tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok sedok pipuk belah apa nama kampung halaman Ustaz Siddiq, Perak hebat tuan-tuan sekalian. Perak hebat. Adik tuan-tuan sekalian, marilah sama-sama
dewasa, anak, sama ada warga emas, sebelah muslimat ataupun wanita, semuanya ada peranan. Tiru balik sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua main peranan tersebut. Bukan Nabi seorang diri, para sahabat, anak-anak para sahabat dan sebagainya main peranan untuk tersebut menyampaikan Islam kepada masyarakat, sehingga kita sama-sama dapat nikmati Islam sampai ke hari ini. Jadi tuan-tuan muslimin, ataulah program-program dekatilah masyarakat. Nah, sebaik mungkin kami semalam di Sik tuan-tuan sekalian bersama dengan Tuan Guru Haji Saleh, kami buat pelancaran menaikkan bendera. Anak walaupun banyaklah tuan-tuan tengok macam bendera naik dah, tapi semalam ni acara rasmi Tok Guru turun sendiri, kita lepas tembakan senapang patah buat 3-4 dah. Nak tembak orang lagi, tak tembak orang lagi, tembak patah. Kemudian budak-budak muda cari bunga api, bercun dalam hujan lebih daripada di lebat. Alhamdulillah kita dapat, saya rasa semalam dalam 4-5 orang. Nah, hujan lebat baru kita buat di kampung Tupai. Anak tuan-tuan sekalian, insya-Allah sembang untuk guru semalam kita ada 7 tempat yang akan kita naik bendera. Kita akan buat besar-besaran insya-Allah di Pekansing. Jadi kita cukup bersedia tuan-tuan sekalian insya-Allah. Nah, untuk kita menghadapi pilihan umum yang ke-13 ini. Saya pun kita yakin dan percaya tuan-tuan sekalian, baik menang ataupun kalah itu nomor 2, tapi kita yakin dan percaya ini adalah tanggungjawab yang mesti kita laksanakan untuk menjatuhkan rejim yang penuh dengan kemungkaran. Percaya dan yakinlah Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan ganjaran pahala kepada sesiapa yang mempertahankan, yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Azza wa Jalla ini. Jadi tentu sekalian, terus kita berjuang, pastikan yang pertama sanak saudara, adik-adik kita. Kadang-kadang kita ni hebat dah. Kucing terjun ke debu, matai bumbung pukul 4 pagi. Lompat pagi cari pedang, takbir, Allahu Akbar. Nak kalah. Tengok-tengok menantu balik perang, pagi cantik ya, kereta satria. Kering kokang di belakang. Yang pak mentua pun tengok kat bodoh ya. Lepas ni kena habak awal kalau anak balik rumah apa, buang kering tu. Kalau anak tak kering, apa-apa tu pakai batu. Tak buang apa-apa pakai batu. Belakang. Itu kita kena serius. Kalau anak menantu, tolong bagi teguran dakwah. Kalau pak mentua kita tackle dia. Pasal apa? Kita sayang. Ini bukan kerja main-main. Ini kerja adalah amanah yang akan ditanya dan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Jadi tuan-tuan sekalian, saya orang dekat ya, Ustaz Siddiq orang jauh. Saya yakin dan percaya tuan-tuan pun nak dengar Ustaz Siddiq lama tak dengar, gede-gede ni. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bagi laluan saya agak panjang kepada Ustaz Siddiq. Insya-Allah tuan-tuan sekalian, Ustaz Siddiq ni naknya tuan-tuan sekalian, saya kenal daripada kecil lagi. Biasa duduk di kampung saya, Ustaz Siddiq ni. Anak saya kenal Ustaz Siddiq ni dia kecil lagi. Saya umur bersatu Ustaz kan depan 11-12 tahun. Ada 2-13 tahun buat ngaji pondok bersatu, saya ingat lagi. Ada Ustaz duduk di kampung saya. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah sama-sama kita akan dengar dan kita akan cuba bawa balik tuan-tuan sekalian apa yang disampaikan oleh Tuan Guru kita Ustaz Siddiq Noh pada malam ini. Mudah-mudahan akan membakar semangat kita lagi untuk terus berjuang mempertahankan Islam. Ini adalah tanggungjawab kita bersama. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa diberkati, diridai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Hanya sekadar ini saja tuan-tuan sekalian. Ampun dan maaf segala yang baik daripada Allah, silapan daripada kebodohan saya. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah al-azim bali wa lakum. Wassalamu alaikum
warahmatullahi